Merdeka! Okey, kenapa aku semangat sangat hari ni kan? Sebenarnya aku nak bagi tahu yang aku baru saja tengok satu movie, memang best gila. Sebenarnya aku ni jarang sangatlah nak tengok movie-movie yang berkenaan dengan sejarah-sejarah ni. Aku biasa tengok movie perang lah, tapi hari ni aku tertarik untuk tengok satu movie daripada pengarah Suhaimi Baba, tak silap aku tahun 2007. Yang menariknya, movie ni berkenaan dengan fakta kemerdekaan Malaysia. So, bagi aku benda ni memang shock, tapi aku try bagi satu review sebab aku pun hari ni nak buat satu review pasal movie ni lah. Tajuk dia 1957 Hati Malaya. Itu, tapi aku tak cuba nak bagi spoiler kat korang lah. Aku cuba untuk tak bagi spoiler, aku cuma nak review watak dalam cerita ni je. Tengok ni, semangat lah. Hari ni pakai ada Ros. Ini bukannya bunga raya tapi Ros. Hari ni kami nak review, bukan aku seorang je, aku dengan kawan-kawan aku nak review movie ni. Okey, nantikan. Okey, first sekali aku nak review siapa? Aku sebenarnya tertarik dengan satu watak ni, Dato' On je. Dato' On Jaafar. Watak ni bagi aku memang spektakular, memang menarik. Lakonan Zafrul Nazarin Nordin silap aku. Cerita ni, pelakon ni memang gempak, best gila tu tak? Memang shock bagi aku. Tapi aku nak review pasal watak Dato' On ni. First sekali, pada awal pembabitan, awal cerita ni, kita dihidangkan dengan ramai anggota-anggota dia orang cuba untuk menentang Malayan Union. Okey, first tu ada Raja Johor, Sultan Johor, Kedah, Selangor dan juga Perak. Mereka diminta untuk menandatangani perjanjian untuk menyokong Malayan Union ni. Start daripada tu kita dah nampak penglibatan Dato' On ni. Okey, Dato' On ni first sekali dia menentang idea Malayan Union ni sebabnya dia tak nak bagi kerakyatan Jusoli kepada warga asing dengan begitu mudah lah. Pada first sekali mula filem ni, penubuhan UMNO, United Malay Organisation, bukan UMNO ya, mula-mula first sekali UMNO. Macam mana tertubuhnya UMNO ni sebenarnya bermula dengan idea beberapa kawan dia yang mencadangkan untuk menubuhkan UMNO ni untuk memperjuangkan kemerdekaan dan juga nasib orang-orang Melayu lah. Sebenarnya Dato' On ni dia mempunyai pendirian untuk menolong bangsa Melayu. Bagi aku, On Jaafar ni dia ni berjiwa patriotik lah, dan dia sentiasa mendapat sokongan daripada ahli UMNO ni pada awal penglibatannya. Dia sentiasa bersikap patriotik, sentiasa nak membantu membebaskan tanah air, sentiasa nak membantu orang Melayu. Tapi orang Melayu cuma tak dapat terima perjuangan dia. Start bila dia cuba nak memberi kerakyatan kepada warga asing tu, orang Cina dan juga orang India. Lepas tu ahli-ahli UMNO yang selepas jadi UMNO ni, Zabah mencadangkan nama UMNO. Okey, United Malay National Organisation. Start daripada situ tertubuhnya UMNO, dan pada kongres UMNO ni diorang ada dalam movie ni diorang ada bincang pasal penubuhan UMNO ni. Diorang bincang kata dia nak beri kerakyatan sebab syarat untuk memerdekakan tanah Melayu ialah beri kerakyatan sama rata. So bila dia berikan kerakyatan sama rata, nak ke orang Melayu terima? Ialah dah jadi tuan tanah kat sini kan. Macam mana kita nak terima orang luar yang datang tiba-tiba nak berkongsi tanah dengan kita? Susah juga tu. Tapi itulah yang terpaksa dihadapi oleh On Jaafar masa tu. Lagi satu, On Jaafar ni dia mempunyai sokongan yang sangat kuat daripada orang Melayu dan juga daripada pemimpin-pemimpin tinggi, raja-raja, sultan, semua sokong On Jaafar ni. On Jaafar ni dilahirkan di Johor Bahru, merupakan pejuang antara yang terawal memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu lah. Dia seorang yang berpandangan jauh, yang sentiasa mempunyai, bagi aku, satu vision yang orang lain tak nampak pada masa tu. Orang lain waktu tu mungkin orang nampak, okey, kami British govern kami dan kami rasa sangat selesa. So sebenarnya bagi On Jaafar semua tu tak. Dia lagi selesa kalau orang Melayu sendiri yang memimpin. Okey. Seterusnya, dia seorang yang pintar dan mudah bekerjasama. Tapi menurut Sir Henry Gurney, okey, menurut Sir Henry Gurney, dia merupakan seorang yang pintar dan mudah bekerjasama. Ini dalam movie tu ada, you all boleh tengok sendirilah. Tapi yang problem dekat On Jaafar ni, dia cuma panas-panas sikit lah. So dalam banyak keputusan dia
mudah untuk terasa lah. Contohnya kalau orang tak sokong dia, contohnya pasal yang tadi aku sebut tadi kan, pasal untuk memberikan kerakyatan kepada orang Cina dan India, dan kan ahli-ahli UMNO tak setuju, betul tak? So bila dia tak setuju, apa yang On Jaafar buat? Dia berajuk dia tak puas hati. Sebab apa dia tak puas hati? Bagi aku lah, dia macam jenis panas baran. So dia terus nak letak jawatan sebab orang tak sokong dia. Dia tak cuba ikhtiar cari cara lain ke apa ke. Tapi tu satulah, bagi aku dia macam cepat kecewa dengan segala hal lah. Tapi perjuangan dia dan dia punya patriotism memang aku sokong dia gila. Memang aku setuju, dia memang best. Dia juga memperjuangkan hak raja dan juga rakyat Melayu. Itu yang paling aku rasa setuju lah. Dia juga merupakan pengasas UMNO. Okey, movie ni daripada start tak sampai habis pun. Sebenarnya perjuangan On ni dia dalam sejam macam tu lah. Sejam awal perjuangan Dato' On saja. Sebelum Dato' On meletakkan jawatan pada persidangan UMNO yang ke berapa entah, tahun 1950 macam tu, betul-betul meletak jawatan dan semua orang sangat sedih lah. Kira macam apasal ni kan, kau tiba-tiba nak letak jawatan. Sebabnya yang lain kan tak puas hati. So dia pun macam rasa macam tak dihargai lah sebab perjuangan selama ni. Sebabnya ada satu dalam movie ni juga, dia pasal Dato' On kecewa bila Sultan Johor suruh pilih antara jadi Presiden UMNO ataupun Menteri Besar. So melalui situ kita nampak lah On ni macam tak boleh nak tak suka dikawal. Dia suka macam hidup bebas, macam dia suka perjuangkan apa yang dia rasa betul. Tu dia. Okay, kita ke next. Okay, next aku nak review pasal watak yang dibawa oleh Maya Karin. Dia sebenarnya ada dua watak, watak pada zaman baru dan juga watak pada zaman lama. Itu watak zaman baru Salmi dan juga Nurfala. Kita cerita dulu pasal Salmi ni, new watak zaman baru ni. Okey, Salmi ni dia kerja dengan Rushdie Ramli. So, diorang ni buat apa sebenarnya? Diorang ni nak terbitkan buku kemerdekaan. So, diorang cari bahan. Salmi ni kerja dia adalah juru foto, juru gambar yang tangkap gambar lawa-lawa tu. Lepas tu dia ni bagusnya dia ni sentiasa membantu Rushdie untuk siapkan benda-benda tu. Dia seorang yang berdedikasi dan juga bersungguh-sungguh dalam kerja, sehingga dia orang cuba untuk berusaha dengan sehabis baik untuk menyiapkan buku tu untuk memberikan semangat patriotik kepada orang-orang ni lah, orang-orang Malaysia lah. Okay, next untuk watak Nurmala. Nurmala tu classic version untuk lakonan Maya Karin. Okay, watak Nurmala ni ada satu scene tu, dia ni seorang yang macam poetik sikit lah, macam suka berpuisi, dia suka buat puisi. Dia kerja dekat kedai, tak silap saya, abang dia kot. Okey, dan dia seorang yang Nurmala ni seorang setia pada perjuangan UMNO. Bila Dato' On, sebenarnya dia sokong Dato' On, tapi bila Dato' On keluar daripada UMNO, UMNO bukan parti baru, dia tak lompat sebabnya dia tak favor on people, dia favor on macam perjuangan lah. Berjuang untuk memerdekakan tanah Melayu. Dia merasakan Dato' On, idea Dato' On untuk memberikan kerakyatan kepada warga asing, dia tak setuju dengan idea tersebut. Sebabnya dia rasa idea tersebut memberi ruang kepada orang luar. Sama dia rasa macam konsep yang dibawa oleh On Jaafar tu sama macam Malayan Union. Okey, next ialah dia sentiasa memperjuangkan kemerdekaan. Itu yang paling best sekali tentang watak ni. Yang aku terkesan sikit, aku tengok kan, bila ada dalam Kongres UMNO tu, bila Tunku Abdul Rahman bagi tahu yang dia orang sebenarnya nak pergi ke London tapi tak cukup duit. Nurmala ni yang orang yang first bangkit dan kutip seorang-seorang bantuan, kutip duit untuk dalam movie ni, dia orang kutip duit bagi duit, bagi emas, korbankan gadai emas untuk bantu Tunku Abdul Rahman memperjuangkan kemerdekaan, pergi ke London untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu yang paling best lah. Dari segi romantis ke, akhirnya dia orang kahwin lah. Dia kahwin dengan Rushdie Ramli lah. Perjuangan dia ni bagi aku dia seorang yang setia, seorang yang energetik. Dia sentiasa memperjuangkan apa yang dia yakin dalam diri dia. Okay, next ni aku nak review juga dalam filem ni juga, tapi pasal Tunku Abdul Rahman, lakonan Muhammad Kamaruzaman. First kali watak Tunku Abdul Rahman ni macam kita tahu merupakan tokoh kemerdekaan, tapi itu macam terlalu klise sangat lah. Sekarang kita nak macam lebih luas lagi pandangan kita. Okay, first kali
dalam movie ni dia tunjuk yang sebenarnya Tunku Abdul Rahman ni tak berapa minat sangat dengan perjuangan UMNO ni. Dia tak macam tak mau kisah, sebabnya dia macam lebih selesa pada kehidupan dia yang sekarang ni, yang sedia adalah yang dalam movie tu. Dia macam lah, dulu dia pernah ada ramai orang tak suka kat dia, so dia macam kurang selesa lah, sebabnya yalah, siapa nak perjuangkan sesuatu kalau ramai tak suka kita. Dalam separuh cerita tu, dalam sejam lebih macam tu, watak Tunku Abdul Rahman ni dieksposkan. Okey, expose dia macam mana dia exposekan? Okey, first kali dia exposekan bila On Jaafar meletakkan jawatan pada Kongres UMNO. So, bila On Jaafar meletakkan jawatan, ramai ahli-ahli UMNO ketandusan pemimpin yang mampu membawa perjuangan mereka ke tahap lebih tinggi, ke Council British. Bila diorang tak ada pemimpin yang baik, bila Abdul Badawi tak berani, Tun Razak rasa dia terlalu muda untuk memimpin, dan pemimpin-pemimpin lain pun rasa tak bersedia. So, diorang pergi ke Kedah, diorang try pujuk Tunku Abdul Rahman ni. Tunku Abdul Rahman ni dia tinggal dekat rumah, dia dekat rumah dia. So, bila dalam movie tu pemimpin-pemimpin UMNO ni datang untuk pujuk Tunku Abdul Rahman untuk menjadi pemimpin UMNO yang barulah selepas On Jaafar meletakkan jawatan dia. So, pujuk, akhirnya Tunku Abdul Rahman pun bersetuju untuk menjadi pemimpin. Pada mulanya sebenarnya dia tak setuju sangat pun, sebab dia pun dah selesa dengan keadaan dia sekarang, tapi dia setuju juga untuk memperjuangkan kemerdekaan Melayu. Itu paling utama. Okey, itu yang first kali aku nak beritahu. Itulah vision yang misi yang dibawa oleh Tunku Abdul Rahman, yang orang Melayu memang gila-gila sokong. Beza dengan vision yang dibawakan oleh On Jaafar. On Jaafar merasakan Melayu ni tak bersedia untuk memimpin. So tak bersedia untuk merdeka, sebab dia rasa orang Melayu tak bersedia untuk memimpin. Sebab yalah, orang Melayu kan masih tak memegang senjata, masih tak memegang ekonomi. So macam mana nak memimpin kalau kita tak ada semua tu? So On Jaafar takut dengan tu. Tapi berbeza pula dengan Tunku Abdul Rahman. Dia rasa Melayu perlu merdeka untuk sentiasa untuk menguasai untuk menjadi memimpin negara mereka sendiri dan tidak duduk di bawah telunjuk British. Okey, Tunku Abdul Rahman ni dilahirkan di Kedah. Okey, dalam perjuangan UMNO dan selepas dia menyertai UMNO, dia dapat banyak sokongan, tapi sokongan tu tak semua berpihak pada dia lah. Sebabnya kebanyakan ahli-ahli yang lama masih lagi menyokong On Jaafar. Mereka masih lagi percaya On Jaafar. Masih lagi ramai yang menyokong On Jaafar. Jadi dia split into two. Orang Melayu split into two at that time. Mungkin ada lebih cabang, mungkin ada Kesatuan Melayu Muda atau apa saja, tapi perjuangan dalam UMNO tu terbahagi kepada dua. Ramai daripada ahli UMNO ni yang menyertai IMP, parti baru yang ditubuhkan oleh On Jaafar. Yang lebih tu sokong dengan Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman ni ada satu ketika UMNO punya kantong kewangan sangat rendah. So, diorang tak ada duit untuk gerakkan parti, untuk buat apa-apa event pun, diorang langsung tak ada duit. So, yang paling best pasal Tunku Abdul Rahman ni, dia sanggup gadai kedai dia dekat Pulau Pinang semata-mata untuk bantu kewangan UMNO yang sedang nazak pada waktu itulah. Itu satu yang ciri-ciri pemimpin yang sangat bagus lah. Okey, lagi satu pasal Tunku Abdul Rahman ni, dia berjaya pujuk Tun Dr. Ismail untuk menyertai perjuangan UMNO. Masa sebelum tu ada On Jaafar cuba untuk menarik minat pemimpin-pemimpin yang bijak pandai cendekiawan di tanah Melayu ni, contoh macam Tun Dr. Ismail, tapi tak berjaya. Tun Dr. Ismail tak setuju. Tapi bila Tunku Abdul Rahman yang mencari sendiri, yang pergi ke Tun Dr. Ismail, dia setuju untuk menyertai UMNO, memperjuangkan misi UMNO. Apa lagi yang saya nak bagi tahu kat sini, yang Tunku Abdul Rahman ni menarik minat ramai pemimpin-pemimpin nama besar yang lain lah di dalam perjuangan ini. Lagi satu, Tunku Abdul Rahman ni yang bagus sekali, ada satu scene tu dia langsung tak takut nak ditangkap oleh British. Sebab apa? British ialah dah huru-hara keadaan, so dia macam nak tangkap tu Tunku Abdul Rahman, tapi Tunku Abdul Rahman tak takut langsung. Itu yang gue paling respect. Next is, berbeza dengan On Jaafar, Tunku Abdul Rahman ni kurang mendapat sokongan daripada pemimpin-pemimpin tinggi lah, daripada pegawai-pegawai British. So dia memang kurang sokongan daripada situlah. Walaupun dia kuat sokongan daripada pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin raja kurang menyokong dia lah, sebab mungkin tak favor ke apa ke. Lagi satu, Tunku Abdul Rahman ni sanggup dia pergi
minta sokongan orang Melayu sana sini. Ada satu dalam scene tu dia pergi melawat pemuda-pemuda kampung baru Kuala Lumpur untuk yang bersiap untuk jentera parti untuk pilihan raya pada waktu tersebut. Dan dalam movie tu juga ada tunjukkan pasal kemenangan 51/52 parti perikatan memenangi pilihan raya di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman. Okey, itu saja daripada saya. Okey, tunggu kawan saya punya review. Hai. So hari ini saya akan review untuk dua karakter dalam movie 1957 Hati Melaya, iaitu Rusdi Ramli sebagai Hali ataupun Zahari pada masa lampau, Hali untuk masa moden, dan juga Nanu Baharudin yang memegang watak sebagai Datin Sharifah Roziah, iaitu isteri kepada Tunku Abdul Rahman. So, kita mulakan dengan Rusdi Ramli dulu. Okey, seperti kita tahu, Rusdi Ramli dia memegang dua watak. Satu adalah Hali, lagi satu adalah Zahari. So, Hali ini dia duduk pada zaman moden, dan manakala Zahari ni pula dia duduk dekat zaman dulu. Kita boleh tengok pada awal scene ni, sebenarnya Hali ni dia sedang bekerja dengan rakan-rakannya untuk menerbitkan satu buah buku yang bertajuk 1957 Hati Melaya. So, mostly dia berceritakan pada Zahari, iaitu dia punya personality dia pada zaman silam. Kalau kita tengok Zahari ni, dia sebenarnya orang kuat on. Bukan orang kuat on, tapi orang kuat Tuan Jaafar. So, kita boleh tahu banyak kali dia sebut on dekat dalam ni. Kalau tak ada on, semua sokong on berterusan. Sokong Datuk on. Kalau kamu nak merdeka, ikut Datuk on. Sekarang on perlukan kita. Datuk on berjanji, aku juga sayangkan UMNO. Tapi aku sayangkan Datuk on. Sepatutnya abang ikut on. Segala rancangan on, sebab on cuma akan berurusan sama on. Dan hormat hanya pada on. Menuduh on British cuma takut sama on. Daripada tu kita boleh tahu yang dia ni sebenarnya orang kuat on. Tapi kita boleh tengok juga dekat dalam sisi lain, dia bukan je orang kuat on, tapi dia juga seorang yang patriotik. Kita boleh tengok pada awal scene tu, Zahari ni sebenarnya dia nak jadi lawyer, tapi zaman silam ni Zahari ni dia boleh kata dia ni macam panas baran lah juga. Lepas tu daripada tu kita boleh tahu lah yang dia ni ada hati dekat kita punya Maya Karim pada zaman silam. Zaman sekarang pun ada juga zaman moden ni. Tapi itulah. Betul ke? Lepas tu kita tengok dekat zaman silam ni, Zahari ni sebenarnya jatuh cinta pandang pertama dekat si Mala ni. Lepas tu kita boleh tengok lagi lah waktu Mala ni dia memberi pendapat politik dia dekat orang lain. Tiba-tiba dia kena marah. Dia katakan yang si Mala ni merupakan tari baru orang putih. So, lepas tu Zahari ni dia marah macam, kau elok sikit, kau tahu tak siapa ni? Kita boleh tengok lah scene tu kan. So kita tengok lah yang Zahari ni dia pertahankanlah Mala tu, sebab dia jatuh cinta. Selain pada jatuh cinta tu, ideologi Mala pada masa tu dia pegang pada on. Bukan on, tapi Tun On Jaafar. Lepas tu kita boleh tengok juga dekat, walaupun dekat perhimpunan Kongres, kita boleh tengok waktu ada perhimpunan Tunku Abdul Rahman datang dekat opera Cina dekat Melaka tu, dia memberi ucapan bahawa dia dan juga kumpulannya akan pergi ke rombongan ke London untuk membantah. Tapi pada masa tu Tunku Abdul Rahman tak ada duit. Dia punya kumpulan tabung semua tu tak ada duit. Orang bagi bantuan dekat dia. So kita boleh tengok kat situ yang walaupun Zahari ni dia kuat on, tapi dia bagaimanapun dia still datang juga pada dekat tempat tu dan juga beri sumbangan untuk perbelanjaan bagi Tunku Abdul
Tunku Abdul Rahman dengan dia punya kumpulan rombongan dia untuk pergi ke London untuk, walaupun yang Zahari ni kuat on, tapi dia ada satu je objektif dia, untuk mencapaikan kemerdekaan pada tanah Melayu. Jadi dia pun menyumbang lah, dia sumbang dekat dalam. So kita tahu yang Zahari ni walaupun dia ni keras kepala, tapi dia still ada hati lembut dia. Lepas tu kita boleh tengok yang Zahari ni dia setia kawan. Kita boleh tengok dia puji Abang Mala, lepas tu dia Rosie tu dia pun puji juga. Tapi malangnya ada percintaan tiga segi kat sini. Yang si Mala sukakan si Mala, lepas tu Rosie dengan Zahari dua-dua sukakan dia, tapi sebabkan tu diorang bergaduh. So setia kawan, so dia bergaduh lah sebab apa, Rosie tu dia lepas cakap yang kata Kau marah sangat sebab kau tak pandai pikat hati wanita kan? Apa kau bilang? Ha? diorang dihentikan oleh Abang Firdaus dan juga isterinya. Lepas tu kita kembali kepada zaman moden. Sekian lamanya diorang buat projek untuk hasilkan terbitkan buku tu. So diorang dah dapatlah hasil. Lepas tu dia pun bangga lah dengan hasil yang dia dan juga rakan-rakan dia dah bagi. Hasil dia lawa lah, boleh tengok macam Dia tarik dulu. Ha? dia pun berkumpul lah dekat office diorang. Cakap pasal office, sebenarnya office yang dia orang tengah bekerja tu merupakan rumah atuk dia. So dia cuba untuk dapatkan balik office tu sebab itu merupakan rumah lama atuk dia. Tapi kita boleh tengok lah yang kat sini dia macam ejek. Gila lah. Kita tak mampu beli rumah macam ni. Hali, realistik lah sikit. Dia just naikkan suara dia. Si Hali ni panas baran lah. Lepas tu walaupun dia ni sebenarnya juga seorang yang sedar lah yang dia tu silap. Sal! Ali minta maaf, Sal. Ali bagi tahu kenapa Ali nak rumah ni. Sorry, Sal. Sal. Dia sambung balik. So dia pun kumpul dekat office dengan kawan-kawan dia. So dia pun katalah yang rumah ni tak mampu untuk beli rumah ni. Lepas tu kawan dia pula kata Sal tak peduli. Sal nak juga kita kena cuba dapatkan rumah ni. Ali okey, Sal. Abang, rumah ni dah jadi macam rumah kedua Ani. Macam dekat Penang dulu. Macam mana kita nak tinggalkan? Lepas tu datanglah kawan dia lagi seorang. Apa sah? Takut nyamuk tak cukup makan lah. Dapat. You sent your best man out. Mestilah dapat. Signed, sealed, delivered. 3 new projects. Where's the book? Where's the book? This is the book. Aha, Give me okay. that. Give me the book. Okay, exchange. Kau orang main apa ni? Ha? One point two. Jutawan. Terima kasih banyak, Ali. Terima kasih. Yeay, dapat duit. So dia dapat beli rumah tu. Lepas dia dah dapat tu, dia dah hargai usaha kawan-kawan dia sebab menjadikan projek untuk hasilkan buku tu. Kita balik-balik pada zaman silam. Si Zahari ni dengan Sal, kita boleh tengok scene diorang ni. Kau masih mau aku? Kau masih mau aku? So itu untuk review Zahari. Untuk watak seterusnya, kita akan tengok yang dipegang oleh Nanu Baharudin, iaitu Datuk Sharifah Roziah. Itu isteri kepada Tunku Abdul Rahman. Si dia tak banyak. Kita boleh tengok sebenarnya Datin Sharifah ni seorang isteri yang penyayang. Kita boleh tengok dia sayang pada suami dia. Dia selalu bagi tahu pada suami dia. Ingat, dulu ada orang tak suka. Dia pun tahu yang suami dia tu sebenarnya tak ramai pun orang suka suami dia. Sebab itulah suami dia keluar daripada politik. Selain daripada tu, dia juga seorang yang begitu prihatin lah pada suami dia. Kita boleh tengoklah yang dia ni sentiasa jaga dia punya suami dia. Dia selalu tolong suami dia. Mana-mana suami dia pergi, dia mesti ada dekat situ.
selain daripada tu kita boleh tengok pada scene yang ni. So kita boleh tengok kat situ yang walaupun susah mana pun keadaan dia dengan suami dia, dia still duduk dengan suami dia. Tak kisahlah macam mana pun. Itulah yang kita boleh tengok, yang sebab dia punya scene untuk Datin Sharifah ni dia tak begitu banyak tau. Lepas tu pendahan dia memang sikit sangat. Tapi daripada sikit tu kita boleh dapat lah, daripada isi-isi dia sikit tu kita boleh tahu yang sebenarnya Datin Roziah ni, Datin Sharifah ni sebenarnya dia betul-betul sayangkan suami dia. Dia sentiasa bagi sokongan, menegur suami dia, selalu tegur. Lepas tu kita boleh tengok lah dia dengan suami dia sangat bahagia lah waktu waktu diorang dah suami dia dah tak berpolitik tu. So itu saja daripada saya. Kita tengok pada rakan-rakan yang lain. Merdeka! Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazrul Naim. Kali ini saya nak review tentang watak dalam filem 1957 Hati Malaya. 3 watak je, iaitu watak yang dilakukan oleh Adli Ahmad Ramli, Sharifah Amani dan Ikram Dinsley. So, tanpa buang masa, let's go. Okay, first watak untuk Adli Ahmad Ramli. Watak dia ni ada 2, iaitu watak pada zaman sebelum merdeka dan selepas merdeka. So watak sebelum merdeka iaitu watak Roshan. Roshan ni dia merupakan seorang cikgu dekat kampung. Dia juga tergolong dalam rakyat-rakyat yang ada kesedaran untuk tuntut kemerdekaan, yang jaga tanah Melayu, yang nak hak-hak Melayu dipertahankan. Jadi dia dengan geng-geng kampung dia yang rapat lah, yang selalu discuss dengan dia, yang macam Mala, lepas tu ada Mus, lepas tu ada Zahari, lepas tu ada Aisyah. Dan ramai lagi lah geng-geng kampung dia yang selalu join perhimpunan ataupun ada buat protes-protes, macam protes Melayu Union tu. Dia ada, semua ada. Yang berkaitan dengan politik dia akan ada, sebab dia sedar, semua sedar semua nak merdeka. Jadi mereka ni sedar sebelum lahir UMNO lagi, sebelum UMNO ditubuhkan lagi. Jadi lepas UMNO tubuh yang dipegang oleh Datuk On, jadi semua sokong lah, sebab Datuk On mula-mula ni UMNO ni dia mengutamakan hak Melayu. Semenjak jadinya kes, ada rakyat cakap Datuk On ni dia menjadi tali barut British lah, pengkhianat lah, sebab dia nak nak merdeka, tapi British bagi syarat untuk longgarkan kerakyatan, nak bagi bahasa asing pun join sekali dia orang. Jadi semua bantah. Roshan pun bantah, banyak lagi, ramai semua membantah, sampaikan Datuk On nak resign daripada jawatan Presiden UMNO. Tapi first tu masa nak resign, semua tak nak, semua nak Datuk On balik. Bila dah terima balik Datuk On tu, ada lagi cabaran-cabaran dia macam ada lagi rakyat yang tak puas hati. Dia macam bagi lagi idea yang bantah tu. Jadi dia still tak puas hati sebab Datuk On ni dia tetap dengan pendirian dia. Dia nak merdeka dan dia nak dia longgarkan kerakyatan. Tapi last kali Datuk On pun resign. Resign, siapa yang layak seterusnya ialah Tunku Abdul Rahman. So bila dah Tunku Abdul Rahman pegang UMNO, jadi rakyat semua macam terimalah Tunku ni, sebab Tunku punya daya pemikiran dia nak utamakan hak Melayu, nak tegakkan hak Melayu. Jadi semua suka. Ada walaupun segelintir tak suka yang masih setia dengan Datuk On, tapi ada lagi yang setia dengan UMNO dan sokong Tunku. Termasuklah si Roshan ni. Jadi lepas berlakunya ni, banyaklah perselisihan faham antara sahabat macam Roshan dengan Zahari. Cakap pasal perselisihan faham ni, ada satu kisah Roshan, dia ni suka ada perasaan dekat Mala sama gadis ni. Tapi Mala tu sedar Roshan ni ada perasaan dekat dia, tapi dia macam tergantung tau. Dia tak ada ending. Sejak Zahari muncul ni, Mala ni macam dia
perasaan dia lebih kepada Zahari. Dia ada perasaan kat Zahari. Walaupun dia sedar Rozhan ni syok kat dia, tapi dia lagi syok dekat si Zahari. Bila Rozhan dah perasan benda tu, Mala pun nampak perasan Mala pun syok dekat Zahari. Zahari pun syok dekat Mala. Jadi dia jealous. So lepas pada tu timbullah rasa tak puas hati Rozhan kat Zahari ni. Lepas tu macam sikit-sikit bila cakap apa-apa, dia just nak gaduh. Macam ada satu scene ni dekat kedai Abang Mala. Bila dah confirm Tunku nak pergi London, nak berunding. Lepas tu dia macam cakap, Rozhan cakap dia yakin Tunku akan bawa kemerdekaan apa semua kan. Lepas tu si Zahari dia pula asyik bangkang. Pasal dia tak puas hati, dia tak nak Tunku. Dia nak juga Datuk On dia. Dia cakap Datuk On ni sebab dia nak tawarkan pendidikan kat Melayu. Nampak macam On ni betul-betul pertahankan hak Melayu. Jadi dua-dua tak nak kalah sebab lepas tu Rozhan pula balas. Dia kata Datuk On ni dia ikut British, ikut je apa yang British nak kan. Jadi macam bekerjasama pula dengan British. Jadi macam rakyat cakap lah, yang tali barut yang kena tuduh. Lepas tu bahas lagi masing-masing bagi pendapat masing-masing. Sebab dua-dua ego, dua-dua dia tetap tak nak kalah kan. Sampai gaduh-gaduh tu sampai kaitkan pasal Mala sekali. Sebab sekarang Rozhan ni kan jealous sebab nampak macam Zahari dia dapat Mala tu. Tapi dia kata dia cakap dekat Zahari dia Zahari ni macam tak pandai pick up perempuan. Sebab apa? Sebab time Tunku pegang UMNO, jadi Mala ni sokong Tunku dan Zahari dia pula nak Datuk On. Jadi macam perselisihan faham tu, tak sehaluan. Jadi macam ada sikit pertengkaran macam perbahasan lah situ. Zahari dan Mala ni macam confused. Macam kalau nak dia ni ikut dia ni, macam tu lah. Jadi macam sebab tu lah si Rozhan ni cakap kat Zahari sampai tak pandai pick up perempuan. Lepas tu gaduh bertumbuk. Jadi macam tu lah. Jadi sama-sama tak nak kalah gitu. Lepas tu pasal Rozhan lagi ni, dia juga kalau apa-apa berlaku, kalau sedih ataupun nak bercerita, dia selalu cakap dekat Aisyah. Aisyah ni kawan baik, rasa kawan baik Mala. Jadi apa-apa berlaku sebab dia bagi tahu lah dia tak dapat Mala, dia rasa tak dapat Mala, tapi hati dia tetap untuk Mala apa semua. Tapi si Aisyah ni pula cakap macam tak apa, adalah yang menyayangi si Rozhan ni sebab dia baik apa semua kan. So boleh dikatakan lah Rozhan ni dia jenis yang semangat politik dan nak ada kesedaran untuk tutup merdeka. Lepas tu orangnya berani dan sebab dia kan cikgu, dia ada banyak sikit ilmu. Jadi dia berani berbahas apa semua sebab nak pertahankan dia punya pemikiran, usul dia tu. So itulah Rozhan. Okay, next watak adalah watak daripada Adli Ahmad Ramli juga, iaitu watak selepas mereka, iaitu Rafiq. Rafiq ni dia buat kerja macam kumpul barang-barang sejarah. Lepas tu dia hidupkan balik benda-benda sejarah. Dia macam buat buku, gambar-gambar apa semua kan. Lepas tu dia macam dia nak generasi akan datang kenal lah sejarah ni kan. Rafiq ni dia buat kerja dengan kawan-kawan dia lah. Ada Ani, Sal, Ali, lepas tu Enli. Dia buat kerja semua sama-sama lah. Seorang ni ada function-function dia. Yang ni tukang bagi design apa semua. Tapi design ni mostly semua bagi. Ada satu scene ni dia cakap pasal design, tapi si Rafiq ni macam nak ketengahkan juga design dia ni. Dia macam degil lah. Tetap pendirian lah, nak juga yang ni. Dia macam, lepas tu bergaduh lagi. Lepas tu lah kali ada seorang menenangkan lah keadaan. Jadi ambil je yang asal, yang semua setuju dah sebelum ni. Lepas tu Rafiq ni dia jenis bila buat kerja dia main-main, tapi kerja tetap jalan. Ada satu masa ni semua tengah buat kerja, sempat pula dia buat kuis apa semua. Tapi semua tu kuis pasal kemerdekaan lah. Benda tu penting, tapi bila orang suruh dia buat kerja, dia tanya kuis lagi. Benda penting pun, tapi bila buat lah, tapi kerja dia tetap jalan. Dapat juga buat. So nampak lah si Rafiq ni macam
Dia buat kerja tapi tak stres-stres, relax, ada main-main sikit pun tapi kerja jalan. Okey lah. Boleh cakap lagi Rafiq ni dia jenis yang sayang kawan-kawan lah. Dia buat kerja bagi komitmen yang baik kan. Dia banyak juga fungsi-fungsi dia ni. Dia banyak terangkan projek-projek ni, terangkan yang ni. Dia banyak bantulah. Jadi itulah Rafiq. Seterusnya kita pergi pula kepada pelakon Sharifah Amani. Dia juga ada dua watak, iaitu watak selepas mereka dengan sebelum mereka. Untuk sebelum mereka, wataknya ialah Aisyah. Aisyah ni merupakan penduduk kampung, sekampung dengan si Rozhan, Mala apa semua tu, satu geng. Dia ni dia kerjanya menjahit. Dia ada kedai jahit tapi dia ada kuli-kuli dia. Dia tak fokus jahit jugalah. Dia kadang-kadang tolong keluarga Mala masak apa semua kan. Lepas tu dia ni tenggelam jugalah watak dia, tak banyak yang ditunjukkan dalam scene. Dia ni antara orang-orang yang ada kesedaran lah untuk tuntut merdeka, tapi macam blur-blur sikit, macam tak tahu nak sokong mana. Nak sokong kan ni kan, yang mana betul kan. Lepas tu dia ni juga pernah jadi orang perantaraan lah. Orang perantaraan ni macam orang tengah untuk kisah cerita Mala dengan Zahari. Kadang-kadang apa yang Zahari nak bagi tahu kat Mala tapi macam malu, dia bagi tahu Aisyah dulu. Aisyah pun pergi bagi tahu si Mala sebab dia orang ni rapat. Lepas tu dia juga jenis yang kadang garang tapi nampak lembut. Sebab ada satu scene ni dia macam bila semua tengah discuss pasal politik, tiba-tiba macam ada pergaduhan sikit. Lepas tu si Aisyah ni bersuara lah, macam marah-marah sikit. Lepas tu Aisyah ni pernah jadi tempat untuk Rozhan bercerita. Maksud dia, saya beranggapan macam Aisyah ni dia macam ada perasaan dekat Rozhan. Sebab bila tengok ni kan, macam dia concern dekat Rozhan. Banyaklah part, tapi yang saya tunjuk ni nampak macam sama pendapat tak? Tapi nampak macam setakat tu je. Maksudnya filem ni dia tak tunjuk perkembangan dia orang ni. Maksudnya dia kan Rozhan dah redha dengan Mala Zahri tu. Maksudnya dia dah terima lah Mala tak dapat bersama dengan dia apa semua kan. Tapi yalah, filem tak tunjuk perkembangan dia orang. Tapi macam saya cakap tadi lah, saya anggap macam Aisyah ni akan bersama dengan Rozhan. Apalah. Tapi boleh nampak lah si Aisyah ni macam caring, concern dekat Rozhan ni. Macam bila time Rozhan dengan Zahri bergaduh tumbuk tu, si Aisyah ni terus macam nak lap luka, macam kesasar tumbuk macam tu. Jadi nak cakap si Aisyah ni watak dia lembut, ada garang-garang sikit, of course caring dengan geng-geng dia, terutama sekali dengan Rozhan. Itulah Aisyah. Okey, untuk watak yang kedua, yang watak selepas mereka ni, iaitu watak Ani. Ani ni watak dia simple je, tak ada apa sangat nak cakap. Tapi dia ni tergolong dalam orang-orang yang sekali dengan Rafiq, Hali, Sal, Ali tadi yang kerja sebagai apa ni, kumpul benda sejarah, takat gambar, buat buku pasal sejarah kan. Lepas tu dia boleh cakap Ani ni dia macam bila buat kerja dia konsisten, bagi betul-betul komitmen. Dia tak suka macam kalau orang main-main, macam scene yang Rafiq main-main tu, dia macam tak suka sikit, ada rimas. Lepas tu dia ni jenis yang kira sayang kawan lah. Dia nampak macam sampai kat anggap kawan-kawan sekerja dia ni macam satu family. Time scene si Hali, dia kata dia nak pindah rumah. Dia kata tak nak beli rumah yang dia orang duduk tu, dengan tempat buat kerja tu. Jadi macam dia bantah lah, dia bantah, cakap rumah ni dah macam rumah
kedua, macam rumah family bagi dia. Sebab macam dulu dari dulu dia orang dah kenal sampai dapat kat rumah tu. Jadi macam dia harap nak stay kat situ, stay dengan kawan-kawan dia. Sebab dia ni juga rapat dengan Sal. Sebab perempuan kan, perempuan mestilah rapat apa-apa dengan perempuan dulu. So nak cakap Ani ni memang jenis yang lemah lembut, buat kerja elok, konsisten, tak main-main. Tapi kadang-kadang jenis blur-blur sikit. Macam dia suka pakai earphone. Bila orang tanya, macam tu. Lepas tu jadi macam itulah watak dia. Dia macam blur-blur sikit, tapi bila buat kerja betul-betul fokus. Last but not least, watak yang dilakukan oleh Ikram Nizli, iaitu watak Haji Ahmad Badawi. Watak Haji Ahmad Badawi ni dia agak tenggelam. Jarang scene dia ada, tapi boleh cakap dia ni, boleh nampak dia ni macam datang daripada keluarga yang berada, yang kuat agama, kuat pegangan agama. Sebab dia selalu pakai jubah, selalu pakai serban apa semua. Dia ni pengikut UMNO. Dia memang setia dengan UMNO. Dia dengan pengikut lain macam Sa'adun Zubir apa semua. Lepas tu bila dah jadi peristiwa time Datuk On berkhianat tu, letak jawatan, dia still stay dengan UMNO. Sebab bila dah Tunku masuk, dia terus sokong Tunku. Sebab dia ni pemikiran dia nak sama macam Tunku, macam sama juga dengan Sa'adun Zubir. Lepas tu jadi dia terus sokong lah. Dia stay dengan UMNO sampai kan dia setia. Dia nak dia dengan Sa'adun Zubir apa semua, dia akan sanggup lawan British kalau British nak guna kekerasan. Lepas tu dia ada juga lah, dia bawa kawan-kawan dia ni, bawa pergi rumah dia kat kawasan utara, jumpa ayah dia. Ayah dia ni nampak macam bukan calon-calon orang lah, sebab ada gelaran syekh, sebab ramai orang hormat dia, kuat agama kan, sampai kan boleh ramal bila tarikh merdeka. Itu betul lah, ramal dia tarikh yang sepatutnya, dia kata sepatutnya merdeka pada 31 Ogos 1957. Kalau tak, kena tunggu 5 tahun lagi nak merdeka. Jadi nak kata keluarga Haji Ahmad Badawi ni bukan calon-calon orang lah. So boleh dikatakan Haji Ahmad Badawi ni jenis yang setia dengan pemimpin. Lepas tu berwibawa, betul berwibawa. Dia dengan Sa'adun memang betul-betul kuat, betul-betul setia dengan parti dia sampai sanggup buat apa sajalah. Boleh cakap Haji Ahmad Badawi ni dengan pengikut-pengikut dia adalah tenaga muda yang berani memperjuangkan hak-hak Melayu. Jadi dia apa-apa saja dia akan tolong. So, itulah watak Haji Ahmad Badawi. Jadi sampai di sini saja review saya. Jadi kalau ada kesalah kurang, jadi memang datang daripada silap saya sendirilah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Rushaidi bin Muhammad Razi, 2018695526. Okey, hari ini saya akan review dua watak, iaitu Tun Abdul Razak atau dikenali sebagai Datuk Razak, dan juga watak Anwar Abdul Malik. Okey, untuk watak pertama iaitu Anwar Abdul Malik. Okey, kita kenali Anwar Abdul Malik kerana kewibawaannya, betapa rapatnya dengan pemimpin UMNO, dan peristiwa pertama iaitu di rumah On Jaafar. Beliau dan 3 orang rakannya, 3 orang lagi termasuklah On Jaafar, sedang berbincang tentang ada 7 parti. Dan Anwar Abdul Malik merupakan seorang yang berwibawa dan seorang yang cintakan negara
kerana telah membangkitkan semangat Melayu di tanah Melayu. Anwar Abdul Malik juga menyeru orang-orang Melayu untuk bangkit menentang Malayan Union. Beliau merupakan orang yang memberi cadangan kepada nama UMNO, dan pada masa itu On Jaafar bersetuju dengan nama tersebut sebagai nama parti. Peristiwa seterusnya yang melibatkan Anwar Abdul Malik ialah di kediaman Menteri Besar Johor. Pada masa itu Hussein On sebagai Menteri Besar Johor, dan ketika itu, semasa peristiwa itu, Anwar Abdul Malik memberikan akhbar-akhbar yang menyatakan bahawa Hussein On merupakan seorang yang gila kuasa, iaitu Hussein On ingin menjadi timbalan Suruhjaya. Seterusnya iaitu Tun Abdul Razak atau dikenali sebagai Datuk Razak. Okey, peristiwa pertama yang melibatkan Datuk Razak ialah Datuk Razak telah join ataupun menyertai Kongres Melayu di Kelab Sultan Sulaiman di Kuala Lumpur. Datuk Razak dan juga Tengku Abdul Rahman merupakan sahabat baik ataupun rakan baik. Okey, pada ketika itu ataupun ada satu peristiwa yang mana Tengku Abdul Rahman dan juga Datuk Razak bersama-sama berbincang santai di rumah di Alustar. Peristiwa seterusnya dan juga berlaku di kediaman Tengku Abdul Rahman, iaitu Datuk Razak secara bersahaja menyatakan ataupun memberitahu Tengku Abdul Rahman bahawa Tengku Abdul Rahman yang selayaknya ataupun yang boleh menjadi pemimpin seterusnya dalam UMNO. Pada ketika itu juga berlaku satu pergolakan antara pemimpin-pemimpin UMNO, iaitu Ketua UMNO On ingin meletakkan jawatannya sebagai Ketua UMNO, dan pada dasarnya ataupun beliau berhasrat untuk menubuhkan parti yang baru. Setelah beberapa kongres antara pemimpin-pemimpin UMNO, Tengku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua UMNO yang baru, dan seterusnya Datuk Razak, Tengku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin MCA akan turut serta ke London untuk menuntut kemerdekaan. Okay, apa yang kita dapat rumuskan daripada dua watak ini, iaitu Datuk Razak dan juga Anwar Abdul Malik, ialah pertama sekali kita mestilah sentiasa setia dengan pemimpin-pemimpin kita. Dan kedua, kita mestilah sentiasa memberikan kerjasama kepada pemimpin kita untuk menjayakan satu organisasi tersebut. Dan ketiga ialah kita mestilah sentiasa cinta akan tanah air kita. Okey, setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih.